Nabi Muhammad SAW yang dengannya datang kesembuhan, maka dengan keberkatan itu, bukan dengan keberkatan tangan kita, dengan rahasia yang Allah simpan melalui cara Nabi mendoakan, kita pun ingin mengambil bahagian daripada rahasia itu supaya dapat kepada orang yang kita doakan. Jangan pula orang yang mendoakan itu merasa dia adalah orang yang barakah atau orang yang, tapi sunnah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang kepala wada'ani bil barakah, lalu mendoakan kepada aku bil barakah. Yani as-sahabah itu memberitahukan kalau Nabi mendoakan dengan keberkatan. Apa itu barakah? Dia sahabat yang ini sebenarnya Sa'id bin Yazid hanya memberitahukan kalau Nabi mendoakan dengan barakah. Adakah dia tak mendengar secara jelas doa apa yang dibaca oleh Nabi? Dan banyak kali Nabi mendoakan dengan keberkatan kepada orang lain yang sakit kemudian lalu menjadi sembuh. Seorang datang kepada Rasulullah bin Ali bin Abi Thalib mendoa ketika sakit matanya dalam perang Khaybar, diambil itu tangan Nabi SAW, kemudian didoakan oleh Nabi, maka matanya sembuh seketika. Sayyiduna Qatadah dalam peperangan Badar yang matanya itu terkeluar daripada tempatnya tapi masih menggantung, dia punya urat masih lekat di dalam, dia menggantung ke bawah, jatuh sini. Maka dia pun khawatir mata itu akan terlepas jatuh, dia tahan macam ni supaya tak terlepas. Dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diambil oleh Nabi, dikembalikan semula ke tempat mata itu. Kata-kata mengatakan seketika mata itu balik semula dan aku dapat memandang. Daripada aku berperang itu, aku dah tak ingat lagi yang mana satu daripada mata aku tadi yang keluar. Aku boleh, karena masa berperang itu dia tak perasan, dah dalam keadaan panik semua. Selesai perang tak ingat lagi yang mana satu mata itu keluar. Aku boleh tahu yang dapat diketahui mata itu yang mana satu yang dikembalikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sakit mata yang dikembalikan oleh Nabi tak sakit, yang sebelah saja yang sakit. Wahakala, tak ada mana apa-apa mukjizat yang Allah berikan kepada para Nabi, melainkan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenabiannya dimulai dengan Nabi Muhammad, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Mana-mana mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mana-mana Nabi diberikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada apa yang diberi oleh Allah kepada selain kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menangkap jin, ditangkap oleh Nabi SAW lalu diikat di masjid. Kata baginda Rasulullah, kalau bukan oleh kerana aku ini segan dengan Nabi Sulaiman, aku akan tunjukkan bagaimana rupa jin itu kepada kamu. Ini macam mana jin boleh ditangkap, diikat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adab, kalau bukan oleh kerana malu, segan kepada Nabi Sulaiman, sebab Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan pemberian yang telah engkau beri kepada aku daripada kekuasaan. Maksud kekuasaan itu kekuasaan untuk mentadbir jin, mentadbir kepada makhluk-makhluk yang lain. Jangan kau berikan kepada sesiapa setelah aku. Nabi Sulaiman berdoa seperti itu adalah untuk menjaga daripada fitnah yang berlaku daripada kekuasaan itu sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW karena adab dan sopan kepada abangnya yang mendahului daripada segi kenabian wujudnya di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Sulaiman, maka dia mengatakan kalau bukan oleh kerana segan kepada Sulaiman, akan doa yang dia minta kepada Allah, aku tunjukkan kepada kamu bagaimana jin.
Syahid adalah mana-mana mukjizat yang Allah berikan kepada mana-mana Nabi, melainkan akan diberikan kepada Nabi Muhammad bahkan lebih daripada itu. Wada'ali bil barakah. Al-barakah itu artinya adalah asyai'ul katsir bisyai'il qalil. Perkara yang banyak pada sesuatu yang sedikit. Itu artinya barakah. Perkara yang banyak pada sesuatu yang sedikit. Bila mana seseorang didoakan keberkatan, jangan dianggap benda kecil. Kadang-kadang kita barakallahu fiik, semoga Allah memberikan barakah kepada kamu. Lagi-lagi barakallahu fiik, macam tak ada doa yang lain. Itu doa besar, barakallahu fiik. Meminta keberkatan perkara yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang sedikit yang kita tak layak mendapatkan yang sedikit, tapi kita minta banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang pertama, yaitu bagaimana seseorang itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, dan kita adalah dibenarkan untuk datang kepada seseorang yang mempunyai kedudukan untuk kita meminta doa kepada orang itu, seperti mana as-sahabah atau seorang wanita ini membawa anak saudaranya dibawa kepada Rasulullah untuk didoakan. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang ketika sakit datang kepada Rasulullah untuk meminta doa. Wa tawadda, lalu baginda berwudu. Aku meminum daripada bekas air wudunya. Aku meminum bekas air wudunya. Bekas air wudu ini adalah boleh bekas yang digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu. Boleh juga daripada titisan daripada air yang menitis daripada tubuh badan Nabi SAW. Kedua-duanya boleh menjadi maksud kepada hadisnya. Tidak aqidah para sahabat mengambil keberkatan daripada Rasulullah bukan hanya doanya saja, tapi apa saja yang menyentuh dan terpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini akidah barakah, bukan orang tasawuf yang bikin. Itu akidah tasawuf diambil daripada bagaimana sahabat mengambil sikap kepada Rasulullah SAW. Bukan orang tasawuf bikin. Orang tasawuf meniru kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW. Dia menyimpan baju baginda Rasulullah disimpan. Bila mana ada orang sakit dibawa kepada Ummu Salamah akan ambil baju Nabi. Ini Sahih Muslim. Ambil dalam baju Nabi, kemudian dituangkan air, diperas. Perasan air itu diminumkan kepada orang yang sakit ini. Dengan izin Allah, Allah bagi kesembuhan. Ini bajunya. Bagaimana dengan tubuh badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummu Salamah juga yang sama, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Baginda ketika tidur dihampiri, ini pun dalam Sahih Muslim juga. Ketika tidur dihampiri oleh Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik. Nabi tidur berkeringat, diambil keringat Nabi sikit-sikit diletakkan dalam botol. Sampai itu ketika mengambil atau dengan menggunakan alat itu dia agak terkasar atau terkena kepada kulit Nabi, Nabi pun terjaga. Maka Nabi tanya, apa kamu buat wahai Ummu Sulaim? Diberitahu kalau dia ambil keringat untuk diberikan barakah kepada anak-anak, budak-budak. Kata Nabi SAW, apa dijawab? Bid'ah, syirik. Asabti, kamu benar. Yang membenarkan itu Nabi SAW. Untuk mengambil barakah termasuk kepada keringat Nabi SAW. Orang zaman kita pula sekarang ini jangan melampau lebih-lebih kepada Rasulullah. Ya sadar. Sudahkah kita tahu di manakah batasan Rasulullah untuk kita tidak boleh melebihkan penghormatan kita kepada beliau? Tanya masing-masing. Kepada orang yang berkata pun tanya, sejauh mana kamu punya pengetahuan tentang Rasulullah untuk kita tak boleh melebihi daripada hak untuk kita menghormati dan melayani
kepada baginda Rasulullah. Batasannya adalah kita tak boleh menjadikan Nabi seperti Tuhan. Kita kalau tengok Nabi Muhammad daripada timur, barat, selatan dan utara, tak ada seorang pun mengatakan Nabi Muhammad anak kepada Tuhan. Faham tuan? Wahakala kal Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu adalah orang yang membela kepada Nabi SAW. Dia hamba sahaya, dimiliki oleh ibunya Siti Aminah. Lalu Siti Aminah meninggal dunia. Yang menjaga juga kepada Rasulullah adalah Ummu Aiman. Bahkan Ummu Aiman ini sayangnya luar biasa kepada Nabi SAW. Al-Imam Muhammad bin Illan As-Siddiqi yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin menceritakan tentang bagaimana Ummu Aiman ketika melihat ada botol di situ atau ada satu bekas yang di situ, maaf cakap, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bersih dan tidak sembarangan untuk dia buang hajat. Dia akan buang hajat di tempat yang memang sesuai dan untuk buang hajat. Dalam keadaan tertentu, ketika beliau itu maaf cakap buang air kecil dan tidak ingin diletakkan di sembarang tempat, maka diletakkan di bekas terlebih dahulu untuk dibuang di tempat yang sesuai atau di tempat yang memang kebiasaan Nabi akan buang di situ. Ummu Aiman pagi buta nampak ada bekas di situ, ada air, diambil diminum. Mungkin sebahagian daripada orang akan menganggap ini adalah perkara yang macam mana najis, perkara yang mungkin bagi sebahagian orang perkara yang menjijikkan. Tapi adakah perkara itu boleh kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW? Apa jawaban Nabi? Jom kita tengok macam mana Nabi kata kepada Ummu Aiman. Nabi bangkit esok nampak bekas itu kosong. Kalau ditanya oleh Nabi SAW,